Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa mawala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin وفقحنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik, alhamdulillah, alhamdulillah. Bersyukur pada Allah. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Sihat ya semua? Alhamdulillah. Dah makan semua? Makan semangat ya. Apa-apa terima kasih pada semua abang-abang, kakak, teman-teman yang hadir untuk kelas kita nak belajar lagi insya-Allah ya. Alhamdulillah, mungkin ada juga yang baru datang hari ini. Selamat datang kepada semua insya-Allah yang bersama-sama dalam kelas nak belajar lagi insya-Allah. Jadi insya-Allah hari ini kita nak sambung pengajian kita. Topik kita berkenaan bab pengurusan jenazah. Alhamdulillah. Ya, jadi untuk memberikan kefahaman dalam diri kita tentang pengurusan jenazah, apa yang boleh kita lakukan selepas sudah jenazah itu dikebumikan, ini semua akan kita kongsikan dalam sebentar nanti insya-Allah, hari ini insya-Allah ya. Jadi abang-abang kakak dan rahmati Allah, mari sama-sama seperti biasa kita mulakan kelas kita, pengajian kita dengan membaca doa ataupun kita mendoakan kepada semua yang hadir ataupun yang di rumah, keluarga kita yang berada di rumah, teman-teman kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan, memberikan syifa. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita yang ada masalah, ada ujian dengan kehidupan, ujian dengan kesihatan, ujian dengan kewangan, ujian dengan kekeluargaan, diberikan bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kecekalan, kekuatan dalam menerima ujian Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mendoakan buat kedua ibu ayah kita yang masih ada, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, berikan pada mereka kesihatan, kekuatan dari Allah. Ibu ayah kita yang telah kembali ke rahmatullah, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa mereka, tempatkan mereka bersama orang-orang yang saleh dan yang salihah, dan mudah-mudahan kita semua dalam naungan dan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Serta kita sedekahkan Al-Fatihah bagi saudara-saudara kita yang berada di Turki dan juga Syria yang dilanda ujian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka. Mudah-mudahan di antara mereka yang terkorban digolongkan bersama orang-orang yang syuhada, orang-orang yang mati syahid. Keluarga mereka yang masih hidup mudah-mudahan diberikan kecekalan, ketabahan, menerima ujian Allah Subhanahu wa taala dan digantikan dengan kesabaran tersebut dengan pahala yang besar dari sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Atas ini dalam perjuangan yang baik wa ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maka ayuh kita mulakan kelas kita pada hari ini dengan istighfar kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pengampunannya kepada kita semua insya-Allah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum
القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله. وعد الآمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين صادق الوعد الآمين. يا الله 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 يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا الله يا الله يا فتاه يا عليم رب افتح قلوبنا فتوح العارفين يا الله يا الله يا فتاه يا عليم قلوبنا فتوح العارفين يا الله يا الله يا فتاه يا عليم رب افتح قلوبنا فتوح العارفين صلى الله عليه وسلم محمد والحمد لله رب العالمين. Baik, Bapak Kakak dirahmati Allah, insyaAllah seperti mana tadi saya kata, insyaAllah kita akan sambung pengajian kita berkenaan dalam bab pengurusan jenazah.
Sekarang ini di muka surat berapa ya sekarang? 28 ya, 28 1 28 ya, muka surat 28. Bagi siapa yang ada kitab ya, yang ada nota, kitab ada nota, bolehlah kita lihat. Dan kalau tengok kanan kiri kita tak ada kitab, share kan, bukan okey, share kan share kan insya-Allah ya, bersama dengan orang sebelah insya-Allah. Baik, apa-apa kakak yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana pernah kita kongsikan, lepas kita kongsikan, semua di antara kita atau setiap daripada kita akan merasakan kematian ya. Dan kematian ini adalah benda yang benar ya. Azab kubur adalah benar, nikmat kubur adalah yang benar. Dan semua itu adalah yang benar kerana kita tidak tahu bila kita akan pergi saja. Ya, cuma bila kita dah sampai masanya, whether kita dah buat persiapan dengan sebaiknya ataupun belum, itu je satu soalan yang perlu kita perhatikan bersama insya-Allah. Saya nak kongsi dengan abang-abang kakak semua 3 perkara yang boleh kita amalkan. Tak ada dalam slide, tapi saya cuma nak berkongsi sebagai satu saham akhirat kita. Ya, saham akhirat kita. Saham ni macam ibarat kita invest kan. Kita buat investment dekat, contohnya lah, kalau dekat dunia ni kita cari investment di mana kita kasih modal yang sedikit, invest supaya dapat benda yang banyak, maksud dia punya hasil yang banyak. Tapi kadang-kadang ada investment yang dah sampai masanya dia punya jumlah akan berkurangan. Maknanya kalau contohnya mungkin dia ada faktor kerugian ataupun faktor keuntungan, mungkin ada some investment yang macam itu. Dia sama macam akhirat juga, ada some of it yang di mana kita boleh invest di dalam dunia ini, tapi kita akan dapat hasilnya dekat akhirat nanti kelak. Ya, tak dapat sekarang, tapi dekat akhirat kelak. Ya, tapi ada setengah investment kita tak menjadi kerana ada benda-benda yang merosakkan. Contoh niat kita, contoh cara kita ya. Ini semua adalah benda yang boleh merosakkan amalan kita sendiri. 3 perkara yang mungkin mudah untuk kita laksanakan. Pertama, hadis Nabi SAW yang bermaksud apa tahu? Barang siapa yang menunaikan hajat saudaranya, maka Allah akan tunaikan hajat kita di dunia dan di akhirat. Ya, apa jua hajat yang kita mampu untuk melaksanakan di dunia ini, kita tolong dia, maka Allah akan tunaikan hajat kita di dunia dan di akhirat. Itu kata Nabi SAW. Bukan kata saya kata Nabi SAW. So kalau kawan kita, kenalan kita, keluarga kita ada hajat yang memerlukan bantuan kita, tak kiralah bantuan kewangan, bantuan moral, bantuan apa juga yang kita boleh berikan within kita punya kemampuan, berikan dan jangan mengharapkan balasan, jangan mengharapkan ganjaran, kerana yang akan menunaikan hajat kita ataupun yang akan memberikan ganjaran adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat tak? Hebat ni kata Nabi SAW ya. So kalau ada orang ada hajat, tunaikan. Ya, tunaikan. Siapa yang boleh tunaikan Siapa yang rasanya tak boleh tunaikan, janganlah tunaikan. Janganlah paksa. Ustaz Harun cakap tunaikan hajat, dapat hajat dunia dan akhirat. Orang tu hajat nak pinjam duit 1,000, nak bagi tak? Tengoklah orang tu siapa. Tengoklah kemampuan kita. Ya, kalau kita punya kemampuan tu tak mampu, jangan tunaikan lah. Tak ada apa-apa pun, tak ada pun benda tu wajib. Benda tu tak menjadi wajib. Tapi apabila kita dapat tunaikan, laksanakanlah dengan sebaik-baiknya. Itu investment pertama yang Allah berikan kepada kita. Siapa yang tolong, siapa yang tunaikan hajat, maka Allah tunaikan hajat kita. Ya. Kedua hadis yang Nabi SAW kata apa? Barang siapa yang membantu seseorang tu keluar daripada kesusahan, maka Allah akan keluarkan kita kesusahan dekat akhirat kelak. Ada orang susah, contohnya tak makan, kita tolong kasih makan. Ada orang dia tak ada cukup duit, kita tolong kasih duit. Ada orang yang mungkin tempat tinggalnya ada masalah, kita bantu dia, keluarkan dia daripada kesusahan tersebut. Allah akan tunaikan, Allah akan keluarkan kita daripada masalah dekat akhirat kelak. Ya, so apa-apalah kadang-kadang, the point saya nak bilang, kadang-kadang Allah kasih kita peluang di hadapan mata untuk mendapat ni. Ya, untuk mendapat ni. Depan kita ada orang cakap, aku nak ada hajat nak minta tolong kat kau, boleh tak? Saya baru-baru ni, ni contoh je. Saya baru-baru ni ada orang telefon saya.
seorang artis Singapura. Artis Singapura. Telefon saya, Ustaz Harun, saya ada hajat. Saya pun berdebu. Apalah sahaja dengan saya ini, ya, dan dibandingkan dengan artis tersebut, ya. So dia kata, Ustaz, saya ada hajat dan saya nak telefon Ustaz, boleh? Boleh lah. Boleh, okay, boleh telefon, ya. So bila tunaikan hajat, dia kata, Ustaz, saya ada hajat ni. Dia kata, Ustaz, saya ada hajat. Hajat saya ialah saya nak minta Ustaz share poster saya dengan kawan-kawan Ustaz, dengan pelajar-pelajar Ustaz. Boleh tak? Saya kata, insya-Allah boleh. Tengok dia poster pun, poster yang bukanlah elemen-elemen keuntungan, bisnes dan sebagainya. Dia lebih kepada ceramah. Saya kata, insya-Allah boleh, tak ada masalah. Oh, itu je hajat dia. Itu je. Ya, bukan saya mana laku masuk TV ke apa, tak laku. Kan? Laku, ya. Jadi the point nak bilang, itu je hajat dia. So kita tengoklah, kalau kita rasa kita boleh tunaikan. Ada kadang-kadang hari Jumaat, Ustaz, saya ada hajat lah Ustaz. Hajat saya nak kasih makan kepada jemaah. Boleh tak? Boleh je, kasih makan, tak ada masalah. Kasihlah, tunaikan hajat. Dia macam minggu lepas ada orang hajat nak kasih IT. Oh, boleh aja, dia kata. Tapi jangan kasih saya seorang, kasih semua orang. Nampak? Semua dapat manfaat ni. Sedap tak taste minggu lepas? Sedap. Yang tak minum pun sedap. Apa dia minum tak tahu, sedap. Jadi itu yang kedua. Itu kedua hajat yang kita boleh tunaikan untuk saudara-saudara kita, ya. Yang tiga, the point nombor 3 ni, barang siapa yang menutup keaiban saudaranya di dunia, Allah tutup keaiban kita dekat akhirat. Nampak tak? Kita kat dunia ni mungkin orang cakap pasal kita, fitnah pasal kita, share dengan kita pasal keaiban kita dan sebagainya, kan? Tapi kalau kita sendiri bersikap simpan keaiban dia, simpan kecacatan dia, simpan cerita dia, tak nak bilang orang, maka Allah akan simpankan cerita kita dekat akhirat kelak. Nampak tak? Jadi itu investment yang kita boleh buat sebagai saham akhirat kita, yang tak perlu membuat ataupun tak perlukan wang ringgit pun. Hanya bila mana kita boleh tunaikan, kita tunaikan. Tapi kalau siapa-siapa yang ada wang, memang saya galakkan buat investment. Investment yang berbentuk apa? Contoh, you buat wakaf. Contohnya, kalau contoh tak boleh buat wakaf, you menaja orang belajar, ya, ataupun you menaja orang-orang yang belajar Quran. Masya-Allah. Ya, ni insya-Allah pahala besar ni. Kita tak ada, Ustaz, saya dah tak boleh hafal Quran, Ustaz. Saya tak mampu dah hafal Quran. Umur pun dah macam ni, tapi saya ada duit, Ustaz. Alhamdulillah ada duit. Sponsor lah orang. Sponsor orang belajar Al-Quran. Contohnya mengajar anak-anak tahfiz. Contohnya saya nak taja anak ni. Kan sampai bila pun saya nak taja. Contohnya dapat jugalah kita dapat saham akhirat. Kerana pada hari kiamat kelak, orang-orang yang hafal Quran ini diberikan peluang oleh Allah untuk memberikan syafaat, untuk memberikan bantuan. So antara orang-orang ni yang hafal Quran, mungkin mudah-mudahan dia akan ingat kita dekat akhirat. Saya nak memberi syafaat kepada orang-orang yang bantu saya hafal Quran, contohnya. Mudah-mudahan, ya. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya nak mengajak bahawa akan dirahmati Allah, fikirkan dan usahakan untuk mendapatkan saham akhirat. Ya, saham akhirat. Ya, saya tak ada buat servis tu, ya. Jangan jumpa dengan saya, Ustaz, saya nak apply Ustaz punya servis saham akhirat. Apa servis saya ada? Saya tak ada. Saya cuma kongsikan apa peluang yang kita boleh buat, ya, untuk kita bersama-sama mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Itulah persiapan kita menghadapi kematian, insya-Allah, ya. Persiapan menghadapi kematian. Okey. Jadi minggu lepas kita dah bincangkan pasal adab ziarah kematian, ya. Orang-orang yang contohnya ada orang yang meninggal, kita datang. Jadi sekarang ini saya nak kongsikan tentang adab ziarah kubur. Ya, adab ziarah kubur. Adab ziarah kubur ni benda wajib ke, sunnah ke, makruh ke, haram? Apa? Sunnah. Kalau haram, maknanya selama ni kita ziarah ni berdosa. Makcik dosa tau ziarah kubur. Contoh kan? Ingat berhati-hati juga tu. Kan? Tapi umumnya ziarah kubur adalah benda yang sunnah. Benda yang sunnah. Okey, Ustaz, kan dah mati, Ustaz. Kita boleh buat apa pun, Ustaz? Kerana Nabi SAW pada awalnya, Nabi SAW melarang seseorang itu ziarah ke kubur. Kerana apabila pergi ke kubur ni, banyak orang yang melakukan benda merepek, benda-benda khurafat, minta tolong orang yang dah mati lah, cakap dengan orang yang dah mati lah dan sebagainya, kan. Tapi Nabi SAW pada akhirnya Nabi suruh ziarah. Nabi suruh ziarah ke kubur. Kerana apa?
Kerana dengan ziarah kubur dapat mengingatkan kepada kematian. Abang jangan nak beragak sangat bang. Abang handsome macam mana pun akhirnya itu nak kubur abang contohnya ya. Tapi itu tak ada cakap macam itulah kan. Janganlah pula orang tu sombong depan kita, bos kita sombongan kita. Bos jangan nak sombong sangat bos. Bos tahu tak akhirnya bos dengan saya kubur sama juga bos. Paling-paling bos cakap kau nampak pintu besar dengan pantas kau keluar sangat. Contohlah kan. Kena buang kerja pula kan. Tu ada part yang kita kena fikir. Tapi memang realitinya macam itulah. Realitinya macam itu. Bila mana kita ziarah ke kubur, inilah rumah akhir kita. Inilah rumah akhir kita. Ya, ada yang rumah cantik, ada yang rumah tak cantik, ada rumah dijaga, ada rumah tak dijaga. Ya, lagi sekarang banyak syarikat-syarikat yang provide this service. So provide this service maknanya jaga kubur kan. Kalau mungkin kita tak berkesempatan dan sebagainya, kita ziarah. Pada saya, kalau ada orang tanya saya, Ustaz, pendapat Ustaz jaga kubur ni apa? Pada saya, asalkan tidak sampai melampau, then okey lah. Asalkan tidak sampai melampau, then okey, jaga kubur tu okey, tak ada masalah. Jaga kubur tu maksudnya apa? Trim ke, jaga dia punya daun-daun ke, jaga pokok dia ke, ya, jaga dia punya batu ke, nampak batu macam dah pecah, satukan balik ke, betulkan sedikit ke, itu je lah. Tapi jangan melampau. Melampau tu maksudnya belanja sampai ribu-ribu contohnya. Nak kubur sampai 3 tingkat. Nak kubur 3 tingkat. Abang kakak, kalau contohnya ada arwah daripada keluarga kita kata, kalau saya meninggal lah, saya nak kubur saya 5 tingkat. Contoh, kat Singapura tak dapat 5 tingkat, rumah teres pun tak dapat, rumah BTO je contohnya kan. Tapi dekat akhirat nanti saya cakap saya nak wasiat, saya nak kubur saya 5 tingkat. Nak tunaikan tak? Wasiat ni Ustaz, yang main-main Ustaz. Kalau lagi wasiat tu daripada isteri saya lah. Lagi Ustaz saya takut. Dia hidup pun saya dah takut, mati lagi saya takut Ustaz. Contoh lah. Contoh ya. Macam mana nak tunaikan tak ayat tu? Ini type of wasiat, jangan buat. Ini type of wasiat, jangan buat. Kalau habis kalau dia cakap tu, ya kan je lah. Iyalah, insyaAllah. Lagi kalau contohnya, kalau waktu dia cakap tu mungkin dia tengah sakit kuat ke apa kan, ya kan saja. Kalau waktu hidup ni mungkin kita boleh bincang. Tak payahlah nak 5 tingkat, kubur dia 1 tingkat dah cukup lah kan. Nak gaduh sekarang contohnya kan. Tapi kalau itu nak gaduh. Tapi kalau orang tu dah nazar, orang tu dah sakit kuat, tiba-tiba dia cakap macam gitu, nak gaduh lah. Tak payahlah, orang tu dah sakit, ya kan je. Yelah kan. Kau akan cepat pergi pun bagus. Contoh ya, Allahu'alam ya. Jadi the point saya nak bilang sini ialah that kind of wasiat jangan ditunaikan kerana itu bukan tanggungjawab kita sebagai seorang Islam ya. Tapi kubur ni kita jaga ya. Kesian kadang-kadang saya kadang-kadang saya pergi madrasah Hajunik. Pernah pergi madrasah Hajunik? Nah, saya kata saya pergi madrasah Hajunik. Madrasah Hajunik ni sebelah memang ada kubur. Ya, dulu waktu antara tempat yang pelajar-pelajar takut bila masuk ke kubur tu. Antara pelajar yang dapat masuk ke kubur tu saya lah. Ya, kenapa? Pasal nakal juga budak-budak. Kan budak nakal lah. Jadi kita datang bising. Dulu bangunan lama kan, mana saja bangunan lama. Jadi kita bising. Sekali prinsipal naik. Bukan prinsipal, datang vice principal. Vice principal saya masa tu ialah Ustaz Hasbi. Ustaz Hasbi yang sekarang pakai jubah dulu kan. Dia tu masuk, awak nak bising-bising kan, nak pakik-pakik kan, tenang, jom saya bawa awak. Semua kena denda lah. Pelajar kelas satu kelas tu 40 orang tu semua kena masuk kubur. Dalam kubur tu ada satu rumah yang kecil tu kan, semua masuk dalam situ. Dia masuk, okey, sekarang saya lock. Awak nak pakik-pakik lah sekarang. Masya-Allah. Dia tak buku tak apa, masuk kubur, lock. Kalau ada kawan gini, astagfirullah. Budak dah takut lah kan, masuk kubur gitu, bayangkan. So jangan main-main tau. Kalau pelajar NPL macam itu saya bawa semua. Dia pergi kubur kan, ada gurau. Tapi yang penting nak bilang sini je lah ya, pergi kubur ni kadang-kadang dia dapat mengingatkan kita tentang kematian ya, mengingatkan kepada kematian. Jadi kubur ni boleh dijaga, tak ada masalah, asalkan jangan melampau ya, jangan sampai belanja dan sebagainya. Lagi-lagi kalau berhutang, itu lagi worse ya. Walaupun dia ada duit tu boleh digunakan untuk lain. Ustaz dia ada duit Ustaz, tak ada masalah Ustaz, duit tu gunakanlah untuk lain
ya sponsor anak yatim, contohnya belajar atas nama arwah, ya, ataupun bangunkan masjid, contohnya bangunkan masjid, ya, bukan masjid kahwin, bangunkan masjid contohnya, ya, atas nama arwah, kan, gunakan duit tu lebih manfaat pada saya, ya, berikan makan kepada orang, ya, Ramadan nanti akan datang ni, berikan makan. Alhamdulillah this year insya-Allah masjid pun dah comeback, insya-Allah, ya, dah boleh makan kat masjid, insya-Allah, ya. Jadi ada peluang untuk kita menaja bubur lah, makan lah, apa dan sebagainya, kan. Hidupkan balik spirit tersebut. Jadi insya-Allah Darussalam tu tak terkecuali. Jadi pelajar-pelajar kat Darussalam kena kasih kat Darussalam. Paksa kena kasih Darussalam, insya-Allah, ya. Pasal kita memang perlukanlah dana tersebut untuk menaja orang-orang yang memerlukan, insya-Allah, ya. Jadi pertama bila kita ziarah ni, of course kita mengharapkan pahala ikhlas kerana Allah, jangan kerana apa-apa. Yang kedua, pakaian yang bersesuaian. Kita nak pergi mana-mana pun mesti ada pakaian dia yang tersendiri. Kita nak pergi majlis kahwin, ada pakaian dia, betul tak? Pergi belajar ada pakaian dia. Saya nampak ni baju semua baju belajar. Sekarang ni kita pakai ni memang baju belajar. Tapi kalau nampak kadang-kadang bling-bling, ni mesti lepas ni nak pergi kerja kahwin ni. Kan, memang baju dia pun dah lain. Pergi piknik baju sama tak? Tak sama. Kadang-kadang ada orang kata nampak saya kat piknik, ustaz nampak lain dah, tak pakai songkok dah. Kenapa aku piknik nak pakai songkok pula kat sini? Apa cerita? Aku nak pergi piknik, bukan nak pergi berceramah kat sini, kan. Contohnya, setiap tempat ada pakaian yang tersendiri. Nasib baik dia kata dapat piknik. Kalau dia kata kat swimming pool nampak lain, swimming pool nampak lain. Kenapa swimming pool pakai songkok? Pun masalah juga, kan. Jadi setiap pakaian ada tempat dia. Jadi kalau pergi kubur, janganlah kita disuruh pergi kubur supaya ingat mati. Tapi pakaian tu macam nak bawa mati pula. Maaf, boleh bawa kita mati pula. Jadi kadang pakaian tu tak bersesuaian, ya. Pakaian tu tak bersesuaian. Jadi walaupun contohnya kita belum bersedia nak pakai contohlah, ya, belum bersedia nak pakai tudung, just pakai selendang contohnya, ya, ataupun pakailah baju panjang. Walaupun kita rasa tak selesa ataupun tak bersedia pakai tudung, pakailah baju yang panjang. Ni kadang-kadang yang datang pengurusan jenazah pula yang pakai seluar pendek-pendek, pakai skirt dan sebagainya. Masalah tau. Masalah yang takut tok imam nak baca pun tersalah baca, tersalah baca. Betul. Saya kadang-kadang, maaf katalah, saya selalu kongsi. Kadang-kadang bila saya nikahkan pasangan, kan sebelum nikah ni kan tanya pasangan lelaki, pasangan perempuan, kan. Pergi jumpa pasangan perempuan, awak setuju untuk dinikahkan, betul tak? Bila kita pergi jumpa dia berdiri ke dia duduk? Duduk, dia duduk kat sini, kan? Duduk. Kita pula kadang-kadang berdiri, ya. Maaf kata kadang-kadang pakaian dia, Masya Allah, dia gini. Agak-agak nak tengok bawah tak? Tak tengok. Saya tak tengok dia gini. Adakah awak setuju untuk dinikahkan? Macam mana masalah tu tau. Jadi bila saya appreciate dan saya hargai pasangan-pasangan yang selepas nikah dia memang terbuka-buka. Contohnya, bukan terbuka-buka, maknanya terbuka aurat lah. Tapi maksudnya bila mana nikah dia pakai tudung, dia pakai misalnya benda ibadah. Jadi memang saya galakkan kalau kita ada anak, kita sendiri nak kahwin, contohnya perempuan, kan, pakaian-pakaian yang berbentuk ibadah. Selepas itu terpulang. Itu masing-masing punya sendirilah. Tapi ini sekarang kita nak mulakan hidup kita dengan beribadah. Jadi pakaian tu sesuaikan dengan ibadah. Itu maksud saya, ya. Jadi pakaian yang bersesuaian. Mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Sampai ke kubur, Assalamualaikum ya ahli kubur, ataupun ya ahlul kubur. Salam, ucapkan salam. Jadi jangan sampaikan salam kepada semua orang yang berada di kubur. Jangan Assalamualaikum tok, Assalamualaikum ni kau je kau cakap salam. Ini orang lain kau dah cakap salam, kan? Cakap Assalamualaikum ya ahlul kubur. Semua ya ahlul kubur, untuk semua. Salam untuk mereka. Mereka memerlukan doa kita. Ya Allah, ada juga orang datang cakap salam, masya-Allah, selamatkan sikit, kurangkan sikit azab aku bagi siapa yang sedang berazab. Contohnya, ya. Jadi kita sampaikan salam, nampak kubur ucapkan salam. Ya, ataupun kita memang tak pergi kubur, tapi contoh bas kita jalan kat kubur atau kereta kita jalan kat kubur, nampak kuburnya, Assalamualaikum ya ahli kubur. Tak kiralah kubur Singapura ke,
kubur Johor ke, kadang kita pergi Johor kan, jalan-jalan kat apa nak pergi Lakin tu, nampak kubur, cakaplah Assalamualaikum ya ahli kubur. Tak payah cakap Assalamualaikum ya ahli kubur Al-Johor. Tak payah. Tak payah. Al-Johor pergi Indonesia, Al-Indonesia. Tak payah. Ya, Assalamualaikum ya ahli kubur dah mencukupi. Ya, doakan mereka. Mereka mengharapkan doa-doa kita. Ya, jadi kita sampai kita doakan mereka insya-Allah. Mendoakan keampunan bagi mayit bukan mengungkit keburukan. Lagi seperti mana yang saya kata minggu lepas. Jangan kalian mencela orang yang telah wafat. Jangan. Kata Nabi SAW, jangan mencela. Dia jahat macam mana pun kepada kita ke, memang hidupnya penuh dengan kejahatan, jangan sebut. Selalu saya kata, kadang-kadang kita dengar cerita dekat Facebook keluar, ya, kawan-kawan anak-anak kita, saudara-saudara kita yang digantung, contohnya yang mati digantung. Ya, mudah-mudahan Allah merahmati mereka insya-Allah. Kita tahu kita tahu dia buat salah, tak kiralah salah tu selalunya dadah lah, selalunya dadah, ya. Jadi kita tahu kesalahan yang dia pernah lakukan, dan Singapore very strict on drugs dan sebagainya kan, jatuhkan hukuman untuk mereka. Yes, mereka sudah dihukum atas kesalahan mereka. Yes, mereka mati dalam keadaan digantung. Tapi adakah kita nak mencela kejahatan dia? No. Jangan sekali. Walaupun kita tahu kesalahan dia itu, tapi kita tak tahu pada akhir hidupnya whether taubat dia pada Allah ada ke tidak. Okay? That's why saya pernah baru hari ini beberapa hari lepas saya bincang dengan kawan saya kata kadang-kadang ada orang yang dah diberitahu hari apa, lagi berapa lama, ada hikmahnya juga. Ada hikmahnya juga. Hikmahnya apa? Dia punya mentality terus change. Kan? Masya Allah, aku ni dah bersedia nak mati ni, Masya Allah, sabar dan sebagainya kan. Dah tahu, dari dia boleh agak-agak, contohlah kan, agak-agak untuk bertaubat, untuk minta ampun kepada Allah, minta ampun dengan orang-orang yang dia pernah buat salah. Dia ada hutang, dia bayar balik hutang-hutang dia, hutang puasa pun dia bayar balik, semua dah tahu. Itu orang yang dah tahu dia punya masa. Kita ni tak tahu masa kan, tak tahu lagi. Kita pun tak tahu bila kita mati. Yang sihat walafiat, yang contoh yang meninggal, contohnya yang sakit, yang dah tahu masa, mereka belum pergi lagi. Yang sihat walafiat, dia lah yang pergi dulu. Pasal yang akhirnya yang menentukan bukan kita, adalah Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sebab kalau di antara kita, keluarga kita yang mungkin Allah dah beritahu ataupun doktor dah beritahu yang kita ni akan mati bila, meninggal bila, mudah-mudahan terus diberikan kecekalan, terus diberikan kesabaran, teruskan imannya, kuatkan imannya untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Okey, seterusnya mengambil pelajaran dari ziarah, kita tengok tadi saya kata kita ambil pelajaran, ya. Kita tengok orang yang bila kita meninggal, ramai tak orang yang datang, ramai tak orang-orang yang bacakan doa, ramai tak orang-orang yang sedih dengan kematian seseorang itu. Kita ambil pelajaran lah. Dan yang akhir, janganlah bergurau-gurau, janganlah berjenaka ketawa-tawa, ya. Ini bukan tempat untuk berketawa, ini bukan tempat untuk kita menangis, tidak. Tapi maksudnya kita balancekan lah. Janganlah gurau-gurau sangat, janganlah ketawa sangat dan sebagainya, ya. Kerana tempat itu tidak sesuai. Dan akhirnya jauhilah perkataan batil, meratap ataupun meraung, ya. Meraung, tahu meraungnya, jangan sampai dia kalau zaman-zaman jahiliah mereka ada yang sampai tepuk-tepuk dada, ada yang sampai tepuk-tepuk kepala gini. Ya, so far alhamdulillah kita tak adalah sampai adat yang macam itu. Tapi paling-paling pun nak nangis. Boleh ke nangis, Ustaz? Boleh, tak ada masalah. Semua orang kata tu bila waktu cium tu jangan nangis lah. Tapi memang generally dia akan nangis, sedih. Ya, ada orang dia kata, Ustaz, nampak warisnya ada yang tak nangis, Ustaz, senyum, ya kita pun tak tahu. Dalam hati tu menangis, kita tak tahu. Ya, dan kita bukanlah maknanya orang tak nangis tu dia tak sayang arwah, kita tak tahu. Orang yang menangis tu mungkin hatinya lebih lembut contohnya, ya, supaya hatinya lembut, dia rasa rindu, dia rasa dekat dengan arwah, dia rasa nangis contohnya. Ya, dari depan saya nak bilasi ialah bukan itu yang menentukan segala-galanya, tapi apa yang kita boleh buat ialah mendoakan. Cuma pada sama juga jangan sampai dia overreact ataupun dia overaction sampai dia sampai ke tahap beraung dan meratap lah. Itu adab ziarah ke kuburan. Baik, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, seterusnya permulaan kematian. Bila seseorang itu meninggal, apa yang kena buat? Jika kelihatan nazak sakit kuat, banyakkanlah istighfar pada Allah dan bantu dia untuk membaca syahadah.
untuk mengucap dua kalimah syahadah, ya. Jika kita nampak seseorang itu yang dah sakit kuat, yang sudah nazak, dekatkanlah diri dia. Jangan tinggalkan dia seorangan. Kerana ada kitab yang saya pernah baca, dalam saat itu mereka diuji oleh Allah. Iman mereka diuji oleh Allah, ya, diuji oleh syaitan, ya, supaya mereka merasakan tidak percaya kepada Allah, tidak percaya atas bantuan Allah. Jadi kita sebagai keluarga yang ada bersama dengan beliau, what we can do ialah banyakkan istighfar. Kita istighfarkan untuk dia, ataupun kita minta dia banyakkan baca istighfar. Think positive, stay positive. Itu penting juga, ya. Kalau dia sedarlah. Kalau dia memang tak sedar, contohnya dia tak sedar, what we can do ialah kita doakan dia, kita bacakan Yasin untuk dia. Yasin ni bukan hanya untuk orang yang dah meninggal, ya, orang yang masih hidup pun bacakan Yasin. Ya, insya-Allah dia bacakan Yasin, kerana dalam surah Yasin tu ada keberkatan dan kebaikan yang tersendiri. Ya, sebab saya pernah beberapa kali bila suruh ziarah kepada keluarganya yang sedang tenat, yang sedang macam tak ada respon dan sebagainya, saya ziarah. Dan kadang-kadang bila saya ziarah tu, saya nampak, saya kata ni kita ikhtiar dengan bacaan surah Yasin. Ya, saya nampak, saya kata ikhtiar baca surah Yasin. Apa yang saya buat, saya akan kumpulkan ahli keluarga, duduk bersama dengan beliau, jadi bacakan Yasin dengan niat, mudah-mudahan kalau Allah memang nak panjangkan umur dia ni, kasihlah kesihatan. Bukan maknanya dia dah sakit gitu dia akan mati. Tidak, kadang-kadang orang yang sakit itu tiba-tiba respon, kan? Yang maha mengetahui siapa? Allah, bukan kita, kan? Jadi kita minta pada Allah, ya Allah, kalau betul lah dia ni memang panjang umur, kasih kesihatan, kasih dia sihat, balikkanlah dia, ya Allah, sembuhkanlah dia, ya Allah. Orang kata sedarkanlah dia, ya Allah. Contohnya, kalau betul lah dia memang dah sampai masa lah, contohnya dah sampai masa lah, what we can do, ya Allah, mudahkanlah dia. Mudahkanlah dia, berikanlah kesabaran kepada dia, berikanlah kesabaran kepada ahli keluarganya menerima ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, so baca Yasin sebelum tu. Alhamdulillah, saya dah 3-4 kali memang diberikan keizinan bagi. Tapi bila saya baca Yasin, saya akan minta izin dahulu. Kenapa nak kena minta izin? Benda baik kan? Benda baik kan? Tapi kenapa nak kena minta izin? Respect. Kenapa? Respect kepada siapa? Family. Very important. Very important. Kita hormat keluarga dia, kita hormat pewaris dia. Okay? Dalam keluarga tu mungkin ada yang setuju, mungkin ada yang tak setuju, tapi kita akan ambil mana yang terdekat dengan dia. Contoh, kalau yang sakit tu suami, saya akan terus pergi tempat isteri dia. Kak, boleh saya bacakan Yasin untuk dia? Contohnya, kalau dia tak ada anak dia, bang, boleh tak saya baca untuk bapaknya dan sebagainya. Minta izin, walaupun benda tu benda yang baik. Kerana kita takut dalam kita baca tu, na'udzubillah, sekali mati. Timbul final lah. Timbul final, boleh timbul final. Ustaz, kenapa kau baca, Ustaz? Aku tak suruh kau baca, Ustaz. Aku suruh kau baca, suruh hidupkan. Contoh, kalau orang dah imo kan, jadi orang kata kau, Ustaz baca apa, Ustaz? Ustaz baca terus meninggal. Timbul fitnah pula, contohnya kan. Jadi masa orang tengah down, orang tengah sedih, orang tengah susah, kadang-kadang dia rusing kan, dia reaction pun tak betul. Jadi kita kena berjaga-jaga. Jadi kalau bukan keluarga kita tu, daripada saat dia sakit sampailah pengurusan jenazah, jangan masuk campur. Tapi kita boleh kasih pendapat kita. Kadang-kadang saya datang, kadang-kadang saya tanya, jenazah ni nak solat kat rumah, rumahnya nampak kecil, boleh tak nak bawa pergi masjid, tak nak bawa pergi masjid. Dia kata, taklah Ustaz, kat rumah nak cepat-cepat. Kata okey, alhamdulillah. Ada yang kata bawa blok, alhamdulillah, teruskan ya. Nak saya queue ke? Tak, saya takkan lagi. Kalau saya takkan lagi. Apa kat rumah, bawa dalam masjid kan senang nak ceramah pula. Orang tu dah sedih, orang tu dah tengah risau, kita kasih ceramah pula. Ada pula yang kata dengan saya, kadang-kadang ada tanya saya, Ustaz, apa pendapat Ustaz? Dia minta pendapat saya. Saya kata, akhirnya, segi pendapat saya, tapi akhirnya terpulang kepada you sebagai pewaris. Pewaris ada kuasa dekat situ. Ingat tak? Pewaris ada kuasa dekat situ. Ya, tapi pewaris juga jangan tak kuasa. Itu penting Jangan tak kuasa. Suka hati lah, nak buat apa buat lah. Tak boleh. Alhamdulillah. Kan?
Tapi pewaris ada kuasa, you kena control that kuasa. Tapi selagi mana tak benda yang merepek lah. Apa merepek? Meninggal pagi subuh dah meninggal. Okey, saya hajat jenazah hari ni, besok pagi baru kebumikan. Nak lawan tak? Lawan. Ni lawan, jangan takut lawan. Sunnahnya cepatkan, segerakan, bukan lambatkan. Sebab ada orang jenazah bila meninggal pagi, sebelum zuhur dah settle. Ada arwah kawan saya, bapak kawan saya, pagi tu keluar beli sarapan, beli prata. Balik prata meninggal. Balik prata, balik rumah.